Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dirahmati Al-Fadhil Ustaz Reza, semua pihak pimpinan Tawakal Ihsan, para pencinta ilmu dan di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada petang ini, Khamis 7 hari bulan 8 2025, bersamaan dengan 13 Safar 1447, di mana sebahagian ahli sejarah menulis Safar iaitulah bulan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safar, bulan hijrah. Nah, sebab Nabi memang berhijrah di akhir Safar. Jadi bila kita sebut tentang hijrah, kita rasa satu pengorbanan besar yang terjadi pada kita semua, iaitu bagaimana seorang manusia ingin berubah, mengubah nasib. Ingin berubah, mengubah nasib. Banyaklah dia punya istilah. Daripada seorang yang biasa menjadi seorang yang mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, daripada manusia yang tak peduli kepada manusia, menjadi manusia yang peduli insan. Dan kita rasa dalam hidup kita ni sangat bermakna kalau kita boleh buat sesuatu bekalan yang menjadi aset besar setelah kita tidak ada di atas dunia ini, tetapi dia masih lagi berjalan dalam alam barzah kita dengan pahala-pahala yang tak putus-putus, yang tak henti-henti. Kita kata itulah satu kejayaan bagi seorang manusia yang beriman, bagi seorang anak Adam yang Allah Ta'ala pilih menjadi seorang manusia yang beriman. Tadi saya teringat pada kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat ni ditulis waktu saya budak-budak di sekolah lagi. Bila kita nak masuk bilik kelas, ditulis di mamar, dalam lorong berjalan kita, ditulis ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ni hanya beberapa ketika ya. Sekejap ya kita ingat. Sekejap orang tu dah mati, sekejap orang ni dah tak ada, sekejap orang tu dah arwah, sekejap orang tu dah macam-macam lah kita panggil. Orang Kelantan panggil gemulah. Ya, mana mati tu terlalu laju, terlalu dekat dengan kita, taklah jauh sangat dia punya jarak. Jadi kalau kita tengok pada suasana yang ada, bermakna kematian itu berlega di sekitar kita aja. Jadi apa yang ada pada kita, ij'alha ta'ah, jadikanlah waktu yang ada ini sebagai waktu mengisi masa dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sama ada taat untuk diri sendiri, taat dengan makna kita beri holorkan bantuan pada orang lain, taat dengan makna kita makmurkan bumi ini dengan syariat Allah, taat dengan makna kita hidupkan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Cuba tulis yang dah saya tahu tuan-tuan dan puan-puan ni banyak ngaji bahasa Arab kan. Cuba tulis sikit, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Mudah ya kan. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ni hanya beberapa ketika, maka isikanlah dia dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang sentiasa melakukan ketaatan, tidak jauh daripada landasan syariat Islam. Baiklah, itu sedikit mukaddimah bicara kita pada petang yang ceria ini, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada kitab kita ni, Rukun Iman. Kita sudah berada di penghujung
Dia itulah rukun iman yang keenam, al-imanu bil qadar. Al-imanu bil qadar, beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dalam siri yang lepas ana dah bahas sedikit apakah beza di antara al-qada wal qadar. Jadi para ulama katakan tak ada beza. Qada maknanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diputuskan. Al-qadar juga takdir, maknanya Allah taala ada gezek benda ni akan berlaku. Jadi ada ulama kata berbeza. Takdir itu daripada awal lagi. Qada benda yang telah diputuskan. Yang penting dua-dua itu adalah satu keimanan. Sebab itulah setengah ulama dia letak sekali al-imanu bil qada'i wal qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Mana qada Tuhan dah putus dah. 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dengan bumi sudah ada sudah ditulis takdir Allah SWT apa yang akan berlaku sampai ke hari kiamat. Itu dia panggil qada. Sudah putuskan. Takdir Allah Ta'ala iaitu kadar setiap orang itu sudah ada. Orang ni hidup dia banyak ni. Orang ni panjang umur banyak ni. Maka kita mengatakan kita sebagai orang beriman wajib menjadi rukun iman yang keenam, al-imanu bil qadar, ataupun kita kata al-imanu bil qada'i wal qadar. Al-imanu bil qadar ataupun al-imanu bil qada'i wal qadar. Baiklah. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, kita dah bincang dalam CD yang lepas, tengok muka surat 150, pengertian qadar. Qadar ialah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qadar ialah ketentuan Allah Subhanahu wa taala ke atas seluruh alam semesta mengikut ilmunya yang azali dan kebijaksanaan. Maknanya ketentuan Allah Taala. Tuhan dah tentu dah benda ni berlaku. Tuhan dah tentukan bendanya tak, benda ni kena orang ni, kena orang ni. Tak kena orang ni, tak usah duduk usahalah. Tak akan kena, tak akan sampai kepada orang tu. Sebab itulah kata di ahli-ahli fikir, dia kata malaikat maut ni tak salah alamat. Kalau tak kena Allah orang tu mati hari ni mati. Dia tak akan tukar dengan orang lain. Sama juga rezeki kita pun tak salah alamat. Kalau rezeki itu untuk kita, sudah pasti Allah SWT akan sampaikan rezeki walaupun di mana kita berada. Jadi kalau bukan hak kita, tak usah buatlah dengan bagi rasuah lagi, bagi tip lagi, bagi apa duit kopi, duit minyak semuanya tak bergerak belaka. Sebab itu bukan rezeki kita. Begitulah keadaan yang perlu kita usahakan, yang perlu kita kena belajar supaya kita menjadi manusia yang tenang, manusia yang damai, manusia yang hidup di alam yang nyata bahawa kita duduk di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu kita telah bincangkan dalam siri ini bahawa sambungan kita, perbincangan kita di muka surat 154. Muka surat 154. Yang ada kitab ni cari muka surat 154 di bawah tajuk Aqidah Salaf, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah qadar. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah qadar. Jadi sebenarnya setiap patah perkataan itu boleh dihuraikan begitu panjang. Tetapi memadailah pada hari ini sekadar kita mengetahui bahawa itulah akidah, itulah perkara yang perlu kita faham, yang perlu kita kena tahu bahawa perjalanan hidup manusia ni telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun oleh kerana kita tak tahu apa takdir, kita kena usaha yang terbaik untuk perjalanan kita di dunia dan terbaik pula untuk perjalanan kita ke akhirat. Baik. Tengok ni, dia panggil akidah salaf dalam masalah qadar. Akidah salaf dalam masalah qadar. Bahawa Allah Ta'ala mencipta tiada sesuatu. Kita kena tahu. Allah Rabb. Setelah kita belajar dalam tauhid, dia kata tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Ingat tak? Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Awana tauhid uluhiyah, dia tauhid satu je. Yang orang duk kacau tu, duk kata tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat ni tauhid tiga. Bukan tauhid tiga. Tauhid pada Allah SWT cuma cara pembahagian itu untuk kita fokuskan kepada tajuk perbincangan. Ya, sebab tu dia kata ada tauhid uluhiyah. Kalau kata tauhid uluhiyah, mana kita yakin, kita percaya Tuhan yang berhak dipuja, dipuji, disembah, diminta pertolongan hanya Allah Azza wa Jalla
Itu dia panggil al-uluhiyah, ketuhanan. Yang kedua dia panggil tauhid ar-rububiyah, mana ketuanan. Tanda molek. Tauhid al-rububiyah maknanya ketuanan. Tengok ni, kita beryakin bahawa Allah Ta'ala mencipta tiada sesuatu, mentadbir dan memilikinya. Jadi dunia ini di bawah tadbir takluk Allah Azza wa Jalla. Tuhan yang atur, Allah yang cipta, Allah yang susun, Allah yang tadbir. Kita hanya makhluk yang lemah, duduk di bawah pentadbiran Allah Azza wa Jalla, tak boleh lari. Jangan duduk rasa kita bijak, kita pandai, kita apa ni, boleh buat ikut suka. Tak boleh. Allah SWT telah menentukan perkara yang akan terjadi sebelum menjadikannya. Itu kita dah baca dalam hadis yang lepas. Tengok dalam hadis yang lepas tu, hadis di muka surat muka surat 151. Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Allah telah menulis semua ketentuan yang akan berlaku pada makhluk 50,000 tahun sebelum dijadikan langit hingga bumi. Kita tahu bahawa Allah telah menentukan perkara yang akan terjadi sebelum menjadikannya. Jadi ibarat yang paling simple sekarang ni, kita nak buat rumah. Kita nak buat rumah, berapa bilik rumah, berapa keluasan rumah, sudah ada plan. Rumah sudah ada. Cuma pelaksanaan tu akan berlakulah sedikit demi sedikit, satu tahap pada satu tahap. Jadi begitulah dunia ni, sebelum Allah Ta'ala cipta 50,000 tahun jadikan langit dengan bumi, blueprint yang besar, plan utama sudah ada. Kita yakin. Allah telah menentukan ajal. Ajal seorang manusia tu tak boleh lari lah. Tak boleh lari. Ajal kita. Siapa pun tak boleh nak tangguhkan, tak boleh, nak percepatkan, tak boleh. Ada tak orang nak cepatkan ajal dia? Ada ke tak? Ada bila dia sakit. Contohnya bila dia sakit ke, bila dia ditimpa musibah ke, dia rasa kalau boleh mati awal, sedap sikit. Kalau kita ni boleh mati awal, sebab tak tahan sakit, ataupun tak malu nak menghadapi saat ujian yang gawat, baik kita mati. Tak boleh mati. Jadi ajal kita ni tak tahu bila. Sebab itulah dalam hadis menyebut bahawa apabila sampai tempoh ajal seorang itu di satu tempat, Allah Ta'ala jadikan lahu hajatun fi tilkal makan. Allah Ta'ala jadikan dia ada hajat nak pergi tempat tu. Ada hajat. Ana bila sebut tentang ajal maut ni, ana teringat kepada arwah Siti. Ana panggil Siti ni nenek saya. Nenek belah mak. Dia di Mekah. Rahimahullah, meninggal dah. Dia pergi Mekah umur belasan tahun. Kemudian dia kahwin dengan datuk saya, Syekh Daud, rahimahullah. Boleh lama saya tu. Jadi bila kita pergi ke Mekah, kata Siti, marilah kita pergi jalan Malaysia, tengok kampung, halaman zaman dulu. Sebab dia ingat semua cerita. Dia mandi sungai sini. Dia yang penting, hikayat dia tu memang detail. Kata marilah kita pergi tengok Sungai Durian lagu mana. Aku tak segi. Kata tak segi buat apa? Dia kata takut mati di Jawi. Mana takut mati di Malaysia. Dia nak mati Mekah. Nak kita berhujah kan ni? Kata, kalau Allah Ta'ala tentukan tanah kubur kita di Jawi, di Kelantan, di Kuala Kerai, mesti dekat nak mati akan mengamuk nak pergi Malaysia. Itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tapi takdir Allah Ta'ala tak. Dia mati di Mekah. Rahimahullah. Maknanya kita kata, ketentuan ajal kita tak boleh lari. Anda ingat satu kisah. Ada dalam kitab tafsir, ada dalam kitab tu ada kisah satu hari Nabi Sulaiman duduk dengan sahabat-sahabat dia. Tiba-tiba sahabat ni dia tengok kepada seorang di sebelah Sulaiman tu pelik, tajam mata, duduk perhati tengok, pelik tengok. Dia kata duduk perhati tengok ni. Duduk perhati tengok apa benda yang duduk tengok ni. Dia kata tak menakutkan aku ni. Jadi lepas pada habis majlis, dia bagi tahu kepada Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, man hadha? Apa dia tadi tajam duk tengok aku ni? Sulaiman kata tu malaikat tu duk perhati kamu tu. Jadi dia kata gini, aku tak nak duduk sini lah. Dia tu menakutkan, cara dia tengok aku tu takut. Habis boleh tak engkau minta angin hantar aku pergi ke India?
Ha, dia pergi India, sampai-sampai di India, jumpa balik dengan kawan tu duduk tunggu itu. Dia kata aku pelik tadi, dia cerita balik ke Sulaiman. Ya aku peliknya sebab aku tengok dalam rekod dia mati di India, tapi dia duduk dekat engkau pagi ni. Rupanya dia tunggu kedatangan angin untuk bawa dia ke sana. Kita kata wallahualam itu hikayat-hikayat yang diceritakan. Tak apalah, yang pentingnya ajar seorang manusia tu sudah ada, dia kita tak tahu di mana. Ini di antara perkara gaib yang kita tahu, di mana ke ajal, berapa umur kita nak mati, di mana ke tanah kubur kita pun tak tahu. Maka itu semuanya di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Rezeki, kita tahu berapa banyak rezeki kita. Ada orang waktu muda rezeki banyak sebab ayah dia kaya. Senang dia hidup. Masya Allah, Masya Allah. Berjalan ke sana sini, healing macam kata orang. Nah, kaya. Tapi di akhirnya miskin. Apabila ayah dia tidak ada, dia pun tak pandai nak berniaga, dia pandai habis duit ayah aja. Akhir sekali tak meninggal apa-apa kecuali dia jadi miskin, jatuh balik mana miskin. Jadi kita tak tahu rezeki Allah Taala yang tentukan. Tak payahlah kita duduk berani-berani mengatakan bahawa aku ni orang kaya tetap akan jadi kaya sampai bila-bila. Tak semestinya. Boleh jadi orang kaya sekarang tak kaya pada masa. Ataupun al-aksusah, al-aksu juga jadi. Tak ramai orang miskin di awal. Pergi sekolah, cabut kasut tengah jalan, 3 kali kena berhenti ikat kasut. Tapi akhirnya dia jadi orang besar, jadi ahli perniagaan, jadi ahli. Yang penting rezeki kita tak tahu banyak mana. Cuma kita kena usahalah rezeki yang kita nak cari itu biarlah yang halal. Itulah doa yang kita minta pagi-pagi. Tuan-tuan ingat tak doa kita ni? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ai doa tu kena ingat. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang engkau kabulkan. Jadi kita minta rezeki yang baik, kita minta. Sebab kita tahu rezeki kita banyak mana, maka kita kena usaha. Buatlah apa saja pun, biar kita dapat rezeki yang baik. Mana rezeki yang baik untuk kita, sudah pasti yang baik itu daripada lorong yang halal, sudah pasti. Yang kedua, yang baik itu Allah Ta'ala akan beri pada kita sekadar kemampuan kita. Maknanya Tuhan kata kalau aku beri banyak ni, insya Allah dia selamat. Dia boleh infak, dia boleh dakwah, dia boleh kerja kebajikan. Tapi kalau aku bagi lebih, dia jadi korun. Nah, itu bahaya. Kan? Maka satulah di antara hikmah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajar doa kepada kita, wa'apni rizqan tayyiba. Nabi tak ajar supaya kita minta rezeki wasi'an kasiran. Ya Allah, berilah kepada aku rezeki yang banyak, yang banyak yang penting banyak. Tak. Rezeki rizqan tayyiban, rezeki yang baik. Kenapa kita minta rezeki yang baik? Lesh, sebab kita nak yang sesuai dengan kita. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang dapat rezeki ini, doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya rezeki yang kita beri ini rezeki yang baik. Yang pertama, bila kata nak rezeki nak jadi baik, daripada sumber yang halal. Sumber yang halal, kita tak kena kepada orang, kita tak scam orang, kita tak tipu orang, kita tak ambil hak orang. Kita ambil apa yang Allah Ta'ala rezeki kepada kita melalui lorong yang hak, lorong yang benar. Kita kata Alhamdulillah. Kerana bila dapat rezeki, kita telah menggunakan rezeki itu fi tariqin khair, pada jalan kebajikan, jalan yang halal. Alhamdulillah. Baik. Dan kerja yang mereka lakukan, kita tahu apa kerja orang. Ada orang ni Masya Allah, genius. Daripada kecil lagi, 5A masa zaman dulu. Dulu UPSR 5A. Lepas tu naik 6A. Lepas tu hilang UPSR, naik apa pula perkara ni. Penilaian pula. Dia panggil apa ni, kepujian tertinggi. Semua dapat. Daripada sekolah rendah dapat. Sampai universiti dapat tinggi. Tiba-tiba minta kerja, tak dapat. Ada juga gitu. Oh, anak saya ni best student. Excellent setiap masa. Tapi minta kerja, tak dapat. Hey. Ada orang Masya Allah tabarakallah, tak tinggi mana. Belum habis kerja, belum habis universiti, tak combo lagi dah dapat kerja dah. Apa nak kata? Ini kita tahu. Rezeki kerja bidang kerjaya kita kadang-kadang berubah daripada orang ini ngaji lain, dia jadi kerja lain. Dah. Itulah. Baiklah kita insaf dalam masalah ini insya-Allah.
Allah telah menulis kesudahan mereka sama ada menjadi bertuah atau celaka. Na'udzubillah. Nah, ini dalam hadis Arba'in. Ingat tak? Hadis ketika dalam 40 hari dalam perut mak, malaikat dah tulis. Syaqiyun am sa'idun. Syaqiyun am sa'id. Orang ni celaka ke bahagia? Syaqiyun am sa'id. Celaka ke bahagia? Sebab itu bila sampai ke tajuk ini, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalaulah hidup kita ni sudah ditakdirkan. Hidup kita sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang ni akan hidup banyak mana lama mana. Jadi buat apa kita sibuk-sibuk pergi bekerja? Buat apa kita sibuk amal-amal? Tak payahlah kita tunggu takdir Allah sajalah, senang. Tunggu takdir sajalah. Kalau Tuhan takdir, baik kita baik. Tuhan takdir syurga, kita syurga. Tak solat pun syurga. Nabi kata, la, i'malu. Dengar. I'malu, bekerjalah kamu semua. Fakullun muyassarun lima khuliqal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Nabi kata, dah, kena bekerja. Kena berusaha. Setiap orang itu akan dipermudahkan jalan yang Allah Ta'ala pilih. Nak pilih jalan mana pun dia. Kalau Tuhan pilih dia nak bagi syurga, maka jalan dia mudah ke syurga. Nah, dengar cerita Islam tu rasa Allah, lega rasa, tenang hati rasa. Sebab cerita kita tentang Islam. Tapi kalau orang ni lorong tak baik, Masya Allah, bunyi sebut bab Islam kat masa nak muntah. Orang Kelantan kata nak jeruk ni nak muntah. Apa cakap Islam, kita nak bina apa ni tamadun yang tinggi-tinggi ni dekat Islam, apa benda awak ni. Jadi kita kata itu satu masalah yang berlaku pada kita. Ingat, bolehlah. Jadi Nabi larang. Bila sahabat kata afala natakil, cukup dah kalau kita sekadar menyerah pada takdir. Nabi kata, ya malu, bekerja. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang akan dipermudahkan jalan ke mana dia nak pergi. Ke mana hala tuju dia. Apa yang Allah nak anugerahkan kepada dia, maka Allah telah permudahkan jalan itu. Allahumma yassir lana umurana. Ya Allah, permudahkan jalan kami ke syurga-Mu ya Rabbal alamin. Sebab itulah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, rezekilah kami ke syurga-Mu dan permudahkanlah segala jalan ke syurga-Mu daripada perkataannya, daripada perbuatannya, daripada amalannya. Kita minta Allah permudahkan kita. Kalau Tuhan tak permudah, payah kita nak pergi syurga. Tak, asyik duduk cari alasan dia nak beramal tak mau. Susah. Baik. Semuanya telah ditulis dalam catatan yang jelas dan nyata, sudah ada. Setiap perkara yang Allah kehendaki akan berlaku. Dan setiap perkara yang tidak Allah kehendaki tidak akan berlaku. Kalau Tuhan tak kehendaki, tak berlaku. Di mana ke sandaran tajuk ini? Iaitulah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis Ibnu Abbas yang panjang, Ibnu Abbas ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi ni dia banyak main psikologi dengan anak-anak muda ni. Orang di bawah didikan dia. Dia ambil Ibnu Abbas ni letak atas kenderaan dia. Kemudian Nabi kata, "Ya ghulam, inni muallimuka kalimatin." Anak, aku nak ajar kepada kamu beberapa kalimah. Beberapa patah perkataan. Tak nak panjang-panjang, nanti kau tak ingat. Kita pun tak boleh baca banyak-banyak. Sebab itulah anak duk perhati tengok, kuliah ni jangan lebih daripada 1 jam. Lebih 1 jam dia melilau entah ke mana. Kuliah jangan lebih daripada 1 jam. Kalau kita antara maghrib dengan isya tu cukup. 45 minit, 50 minit, yakfi. Kalau ceramah perdana tu tak apalah, panjang sikit pun 1 jam lah. Tapi kalau ceramah sampai 5 jam tu apa benda? Itu kursus nama dia. Jadi Nabi kata apa? Ya ghulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin, aku nak ajar kepada kamu beberapa perkataan.
Ihfazillah yahfaz. Mu jaga hak Allah, Allah jaga hak kamu. Mu jaga hak Allah, mana mu ibadat pada Allah Taala. Jaga solat, jaga ibadat, Allah Taala jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Mu jaga hak Allah, Tuhan duduk depanmu. Maksudnya Allah Taala akan pimpin kamu. Allah Taala akan bimbing kamu. Allah Taala akan bawa kamu. Ke jalan yang diredainya. Kemudian Nabi kata apa? Lau ijta'amatil ummah. Kalau seluruh dunia ni berkumpul untuk memberi manfaat kepada kamu, seluruh dunia nak beri manfaat kepada kita. Nak beri harta kita, nak beri kesihatan kepada kita, nak beri jawatan kepada kita, nak beri apa-apa. Lan yanfa'uka illa ma qad kataballahu lak. Nabi kata, kamu tak akan dapat manfaat kecuali sekadar apa yang telah diperuntukkan oleh Allah kepada kamu. Hak Tuhan peruntukkan, hak tu mu dapat. Hak lain, tak usah fikir, tak dapat. Sebaliknya juga. Kalau seluruh dunia ni berkumpul nak beri mudarat pada kamu. Dia nak orang nak ancam kita, nak bunuh kita, nak seksa kita, nak jatuhkan kita, nak apa benda. Lan yaduruk, tidak akan beri mudarat pada kamu kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi kata jaffatil aqlam wa tuwiyatis suhuf, maka pen sudah kering, dakwah pena sudah kering, lembaran suratan takdir telah pun ditutup. Itu dia panggil, ini penting dalam kita hidup berakidah ni, sangat penting. Sebab itulah dia kata beriman dengan qada dengan qadar ni termasuk dalam akidah Ahlussunnah. Apa dia? Semua telah dicatat. Perkara yang Allah kendaki akan jadi. Benda yang Tuhan tak kendaki tak akan kena kepada kita. Tak usah jahatlah manusia setara mana atas dunia ni nak kena kepada kita. Nak apa-apakan kita. Tak akan kena kita kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu je yang kita kena. Jadi kita kena usah. Kita kena mikirlah benda ni. Jangan duduk main benda yang pelik-pelik karut-marut kan. Baik, apa lagi dalam kitab kita ni? Ini anak syarah ringkah ni. Dia panggil ini khulasah aqidah ahli sunnah fil qadar. Kalau kita nak baca panjang boleh ya, tarik panjang lagi, tapi madilah untuk tuan-tuan dan puan-puan pencinta ilmu boleh memahami dalam masalah yang sangat penting ini. Allah mengetahui perkara yang telah lepas, sedang berlaku sekarang, akan datang, waktu dan cara ia berlaku. Ini akidah Ahlussunnahnya, Tuhan tahu berlaku. Semua tahta ilmillahi azza wa jalla. Yuhituna bihi ilma. Allah Ta'ala telah tahu segala benda. Hak benda berlaku dah. Berapa ribu tahun dulu, di bawah ilmu Allah. Yang berlaku sekarang, learning, di bawah ilmu Allah. Yang akan berlaku besok dan ratus tahun lagi, di bawah ilmu Allah. Semua yang berlaku itu, waktu berlaku tahu, cara dia berlaku tahu, ini dia panggil pegang apa? Pegangan kita Ahlussunnah. Berbeza dengan sebahagian ajaran sesat seperti Mu'tazilah. Dia kata Tuhan tahu besar-besar ya. Kok detail halus-halus tu, Tuhan tak tahu. Kecuali setelah berlaku. Kita kata itu bukan sifat Allah. Sifat Allah kaunuhu aliman. Allah Ta'ala sifat dia mengetahui. Maknanya mengetahui itu, mana dia tahu segala benda yang berlaku di atas dunia ini. Yang kecil ke yang besar, yang lama ke yang baru, semuanya di bawah rekod ilmu Allah Azza wa Jalla. Kita jangan duk pandai-pandai duk kata Tuhan tak tahu. Jangan sama sekali, sebab itu satu perkara yang cukup berbahaya. Kita nak memperlekehkan Allah seolah-olah Tuhan tak tahu kecuali apa benda itu sudah berlaku. Baik. Allah berkuasa ke atas sesuatu, memberi petunjuk pada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya. Allahu Akbar. Jadi kita tahu. Betullah Allah Ta'ala ni maha kaya. Dia pilih siapa yang dia nak. Contohnya dalam keluarga Nabi yang terdekat. Pak saudara Nabi. Tak ada lah orang paling rapat sekali. Pak saudara Nabi nak rapat dengan Rasulullah. Sebab Nabi kita ni, dia tak ada adik-beradik. Kan Nabi ada adik-beradik. Seorang dia ya. Itu pun Nabi kita SAW, ayah dia meninggal waktu dia masih lagi dalam perut. Allahu Akbar. Yatim. Umur dia beberapa tahun, mati pula mak dia. Jadi orang yang paling rapat, pak saudara Nabi. Maka Allah Ta'ala pilih di antara pak saudara Nabi yang masuk Islam awal, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib.
Masuk kemudian sikit Abbas bin Abdul Muttalib. Yang menyayangi Nabi tapi tak dipilih menjadi Islam, siapa dia? Abu Talib. Yang menentang Nabi daripada awal lagi. Orang Kelantan kata lawan Nabi pasca, maknanya daripada awal sampai ke dia mati. Iaitulah mendiang Abu Lahab. Jadi Allah Ta'ala pilih siapa dia nak. Bila mati Abu Talib, Nabi sedih dalam keadaan itu. Abbas tanya, Ya Rasulullah, ma fa'alta bi'ammika? Apa yang kau buat untuk menyelamatkan pak saudaramu? Dia jagamu daripada kecil. Dia menyayangimu sangat-sangat. Sehingga anak dia tak boleh makan kalau engkau tak makan dulu. Apa yang kau buat untuk dia? Nabi kata apa? Dia tak beriman. Dia tak mengucap dua kelima syahadah ketika aku suruh dia mengucap. Maka pada ketika itulah terjadi apa yang terjadi. Nabi SAW bagi tahu, huwa dah finnar. Dia ni dengan sebab aku, dia hanya duduk tercelup, tenggelam kaki dia saja dalam neraka, tapi mendidih sampai ke otak. Kalau tidak kerana syafaat aku, sudah pasti dia sudah duduk di tengah-tengah dalam neraka. Walaiyazubillah. Ini Nabi apa namanya? Sehingga Allah Ta'ala turun ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tak boleh engkau tak boleh beri petunjuk untuk mendapat hidayah kepada orang yang kau sayangi, tetapi Allah yang beri petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Kita pun tak tahu di mana hala tuju, di mana ke akhir sujung seorang manusia. Karena itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengajar kepada kita doa yang maksur, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas jalan agama yang kau redai. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu di manakah akhir perjalanan hidup kita. Maka harapan kita, Allah Ta'ala sabatkan kita, Allah Ta'ala tetapkan pendirian kita, Allah Ta'ala istiqamahkan kita di atas landasan yang benar ini, sehingga kita menemui Allah, sehinggalah kita mati. Amin ya Rabbal Alamin. Setiap hamba memiliki kehendak. Ini dia panggil setiap hamba memiliki kehendak dan kuasa untuk melakukan semua perkara yang ditentukan oleh Allah ke atas mereka, dengan keyakinan bahawa setiap hamba tidak boleh melakukan sesuatu kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini dalam masalah iradah. Masalah kehendak Allah Ta'ala. Jadi kehendak Allah Ta'ala, iradah ni ada dua. Satu dia panggil, tulislah pelajar tulis. Satu dia panggil iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Satu lagi iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah. Jadi iradah ni mana kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dari sudut kauniyahnya, dia dah buat dah orang ni gini, Abu Jahal akan mati jahat, akan mati kafir, Abu Lahab mati kafir, dan Fir'aun mati kafir. Itu dia panggil iradah kauniyah. Mana ketetapan perjalanan, kalau kita kata semua benda dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Satu lagi dia panggil iradah syar'iyah. Allah Ta'ala nak semua manusia ni, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Semua manusia adalah sembah kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kamu dan orang dulu pada kamu. Tapi itu dia panggil iradah syar'iyah. Allah Ta'ala nak kita beriman. Tapi iradah kauniyahnya, dia dah pilih dah orang ni beriman, orang ni tak beriman. Cuma kita sebagai orang yang diberi akal oleh Allah Azza wa Jalla mesti berusaha, mesti mencari, mesti kena buat kerja. Apa dia kerja yang kita buat? Usaha supaya kita dapat lakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Itulah beriman. Beramal saleh, ikut Quran, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang kita ni ada kehendak. Tapi kehendak kita tu kena selari dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena usahakan supaya kehendak kita tu sampai kepada jalan yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami. Jadi siapa dia berusaha, jihad sungguh-sungguh untuk memahami agama, untuk belajar syariat,
mematuhi syariat Islam ini, lanahdiyannahum subulana, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan kami yang menjadikan mereka bergembira setelah beroleh keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini surah Al-Ankabut ayat 69, ulama tafsir kata apa? Kita kena berusaha untuk mencari jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Habis macam mana kita nak tahu jalan ni Allah reda tak reda? Bagaimana kita nak tahu? Jawabnya kita kena belajar, kena mengaji. Nabi SAW telah jelas mengatakan bahawa taraktu fikum amraini. Aku tinggal kepada kamu dua tonggak. Kalau kamu berpegang dengan dua tonggak ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia tonggak itu? Alkitab was sunnah. Quran dan sunnah Nabi SAW. Kenapa kita mau cari yang lain? Quran sudah ada, sunnah sudah ada depan kita. Kita cari amalan lain yang tak ada dalam sunnah. Kenapa? Apa yang lebihnya? Hidup kempi orang yang benda tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengatakan itulah satu kerugian yang amat besar, suatu penyesalan yang tidak berguna di akhirat esok. Siapa dia lari daripada landasan Quran dengan sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting jahadu, usaha, bersungguh-sungguh, berjihad menuntut ilmu. Lanahdiyannahum subulana, nescaya kami akan tunjukkan pada mereka jalan kebaikan. Jadi kita tak ada. Orang tak mari kompai aku tunggu ya. Bilalah Tuhan nak buka hati aku ni nak faham Quran. Ngajinya tak. Bilalah Allah Ta'ala nak bagi pada aku ni faham sunnah. Kita belajar sunnahnya tidak. Jawabnya, kata orang jangan tunggu sampai kucing bertanduk. Itu istilah orang Melayu ni sedap juga tak. Kena tunggu sampai kucing bertanduk lah. Kalau kucing dah bertanduk esok. Jadi mula jadi mu pandai sendiri. Tak payah ngaji. Kita kata mana ada kucing bertanduk, kambing adalah tanduk kan. Kucing ada bulu je. Nak kata apa dia? Ada taring. Dia punya ada kuku. Tanduk tak ada. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta hamba-hambanya serta perbuatan mereka. Ingat molek. Perbuatan kita ni adakah daripada Allah atau kita semata-mata? Ini dibahaskan oleh ulama ahli sunnah. Berlawan dengan puak-puak Mu'tazilah. Dan mereka sendiri pula yang melakukan semua perbuatan yang mereka lakukan. Jadi Tuhan buat dah perbuatan kita. Perbuatan kita buat. Tapi semua tu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk. Dia kata, aku ikut aku. No. Maka tidak ada hujah bagi seorang hamba ke atas Allah sekiranya dia mahu meninggalkan perkara yang wajib atau melakukan perkara yang haram. Dia tak sibuk buat hak wajib. Dia kata Tuhan tak kedai ke dia buat. Mu tahu mana? Siapa dia suruh tak buatnya? Siapa dia suruh diam? Siapa dia suruh tak beriman, tak beramalnya? Ini bahaya. Jadi kita mengatakan bahawa setiap benda yang berlaku itu dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi aku buat benda ni, mungkin Tuhan tentu dah begitu. Pergi makan benda haram, pergi mencuri, pergi ambil riba, pergi beri rasuah. Sebab apa? Tak kedai Tuhan. Mana boleh main gitu. Bahkan Allah Ta'ala mempunyai hujah yang kuat ke atas hamba-hamba dia sebab dia sudah beri pada kita akal. Kalau manusia ni tak berakal sebuah kambing, tak apa, tak beramal pun. Sebab kambing ni dia tak ada apa, dia ada otak je, dia tak ada akal. Pasal itulah kita kata, mun ada otak ke ada? Otak semua ada. Kambing ada otak, lembu ada otak. Cuma orang duk bahas tentang otak udang itu kat mana? Otak udang. Jadi otak ada, yang tak adanya akal. Kena beza. Mun tak ada semua orang kalau dia balas orang, mu ada otak tak? Lembu pun ada otak ya dia. Tapi akal tu yang membezakan di antara kita dengan lembu. Yang ada main. Saya dua ni pula tak boleh buat bandingan pula ni. Sensitif ni yang main. Siapa nak gagi-gagi habis pula. Jadi kita jangan duk maklah benda-benda yang menyusahkan kita. Kita buatlah bandingan-bandingan yang simple, yang tidak menyusahkan kita, yang boleh dipahami oleh manusia. Baik. Berhujah dengan qadar, dengar. Dibolehkan di atas musibah yang telah menimpa. Ingat molek. Berhujah dengan takdir dibenarkan di atas perkara yang sudah kena. Faham molek dah? Tetapi tidak boleh dijadikan hujah ke atas keaiban dan dosa. Gapo dia kita contoh. Contoh dia musibah.
kita ni sangat berusaha lah. Berusaha sungguh-sungguh. Nak keluar daripada rumah tu baca doa bismillah bismika rabbi wa apa ni bismillah tawakkalna ala Allah baca doa. Nak keluar daripada rumah tengok dulu bawah kereta tu ada kucing ke ada benda. Maklumlah rumah kita ada kucing mahal-mahal. Tak. Kemudian tengok dia punya signal lampu lah semuanya nyala belaka. Kita berjalan pula masya-Allah tabarakallah perlahan memang dengan hak laju kebangsaan tak langgar. JPJ tak ada sebab nak saman kita. Semua kita jaga. SOP semua dijaga. Tiba-tiba mari kereta pemandu mabuk. Baru sudah minum mana kat mana. Pau langgar kita. Berterabur kereta kita. Terguling kita mah. Kita kata itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh letak itu musibah. Setelah kita ambil langkah-langkah yang begitu baik, maka tiba-tiba kita ditimpa musibah, kita kata itulah kita kena sabar. Sebab ini Allah Ta'ala uji kepada kita dengan ujian yang Tuhan nak tengok kita sabar ke tak sabar. Tuhan nak tengok kita sabar ke tidak. Boleh. Tapi kalau dia pergi merempik, dia tahu dah benda tu bahaya merempik ni. Pereh motor sana sini, topi pun tak pakai, apa benda pun, iyalah motor sendiri pun buruk, brake pun tak makan mana-mana, tiba-tiba dia terbalik, patah sana patah sini, dia kata ini takdir Allah, kita kata ini jangan menyalahkan takdir, terbodoh, tolu, dia buat benda yang berbahaya, lepas tu nyalahkan takdir, lah. Ini kita kena faham. Jadi bagaimana kita nak menangani masalah ini, di antara musibah, ketika ditimpa musibah, maka kita dibenarkan untuk berhujah dengan takdir, supaya kita tenang. Allahu Akbar. Silap aku tadi. Waktu nak turun rumah tadi, isteri panggil, bang, tolonglah bang, pergi buang sampah dulu. Lepas buang sampah, pergilah. Oh, sorry lah yang, saya sibuk lah, busy lah. Ada janji dengan kawan nak minum kopi kat mana-mana. Maknanya kalau dia pergi buang sampah, di antara jarak dia buang sampah dengan naik kereta balik 5 minit. Maknanya, kalau dia sampai di tempat dia aksiden tadi, 5 minit kemudian, lepaslah. Oh, silap aku. Oh, menangis dia. Silap akulah tak dengar kata isteri dia tadi. Itulah pandai-pandai sangat dah. Oh, jadi akhir sekali, dia jadi stres. Tak boleh. Benda yang sudah berlaku tak undur, tak boleh. Cuma kita kena usahakan supaya dia tu jadi apa? Jadi lebih tenang, lebih matang kita dalam berfikir tentang masalah ini. Itu betul. Tetapi dengan boleh, dia punya kaedah. Dalam perkara musibah, kita boleh guna hujah takdir untuk menenangkan hati kita, untuk menarik kesabaran di atas perkara yang berlaku. Tetapi dalam perkara maksiat, tidak dibenarkan menggunakan hujah takdir dalam maksiat. No, tidak. Kenapa mau mencuri? Awak ni polis senang-senang marah dengan saya ya. Ini takdir Allah. Allah takdir saya. Hai. Boleh pun dia untuk memikir. Pandai juga akidah pencuri ni. Si pencuri, mamak pencuri ni pandai juga berhujah akidah ni. Dia diam, dia tengok kawan tu duduk kalik, dia apa tombok. Bagi sebiji. Belepau. Aduh. Awak jahatlah polis. Kenapa tumbuk saya? Takdir Allah. Allah dah takdir ke saya tumbuk awak. Guna agak. Boleh kau hujah lagi tu? No. Tak boleh berhujah dengan takdir dalam perkara maksiat. Dalam perkara jenayah. Dalam perkara mungkar. Jangan hujah takdir. Jangan. Kenapa awak kena tahan ni? Jual api kuda. Takdir Allah Ta'ala. Saya tak ada rezeki lain, saya pergi jual api kuda. No. Tidak gitu. Jadi kita kena betul channel ni. Tengah orang duk menyalahkan takdir. Takdir. Takdir apa engkau pilih jalan yang salah? Mu pergi merempik, lepas tu patah 10. Tidak menyalah ke jalan raya, tak betul. Mungkin cari pasal apa? Sebab itulah takdir ni dalam bab musibah, kita boleh terima musibah supaya kita boleh sabar di atas takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak bahaya kita kalau kita tak faham isu yang besar seperti ini. Wallahu alam. Baik. Apakah kisah
Kisah di sebalik takdir ni menarik juga ni. Kisah di sebalik takdir ni menarik. Peristiwa berlaku di antara Nabi Allah Adam dengan Nabi Musa alaihima wa ala nabiyyina salatu wassalam. Nabi Adam dengan Nabi Musa balas satu hari. Tengok dalam hadis. Hadis ni sahih dalam Muslim. Tahajja Adamu wa Musa. Satu hari Nabi Adam berhujah dengan Nabi Musa. Ha. Di mana tu? Di alam dia adalah alam barzah dah tu. Ha. Mana dah? Sebab Nabi Adam jauh dengan jarak dengan Nabi Musa berapa ribu tahun. Dia punya beza antara tok ayah kita dengan cucu dia tu. Jadi Musa bila jumpa Adam terus tanya. Faqala lahu Musa. Nabi Musa kata, Adam, anta Adam allazi aghwaitan nasa wa akhrajtahum minal jannah. Tu Adam deh. Ya Allah Taala cipta kamu. Allah Taala meletakmu dalam syurga. Terpedaya dengan tipuan syaitan. Tipu terdaya dengan manusia. Dan kamulah menyebabkan manusia keluar daripada syurga. Oh, apa ni Nabi Musa ngepek kepada tu Adam. Ada apa marah? Sedap ni dialog ni. Faqala Adamu. Nabi Adam kata apa? Antal ladzi a'tahu Allah ilma kulli syai'. Musa. Allah Taala beri pada kamu banyak ilmu. Nah, beri Taurat lagi, beri kitab lagi. Wastafahun la'ana 'ala nas bi risalatihi. Allah Taala pilihmu Musa menjadi rasul, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pilih pun berkata-kata dengan Allah. Mu Musa. Qala na'am, sayalah Musa. Kata Nabi Adam, fatalumuni ala amrin qaddira alayya qabla an uqlaq. Mu cela aku, mu cerca aku, mu kutuk aku dengan suatu takdir, suatu urusan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum aku diciptakan. Tadi kan ada hadis tadi, 50,000 tahun sebelum dicipta langit dengan bumi, Allah Ta'ala dah tetapkan bahawa Nabi Adam masuk dalam syurga sekejap, tergoda dia dengan syajarah, akhir sekali tercambuk dia punya pakaian, tercampak dia keluar daripada syurga, duduk di bumi. Nabi Musa, kata Nabi, fahajja Adamu Musa. Nabi Adam telah berhujah, menang hujah ke atas Nabi Musa alaihissalam, mematahkan hujah Nabi Musa alaihissalam. Menarik juga cerita dia, cerita Nabi Adam ni menarik. Jadi para jemaah sekalian, itulah ketetapan Allah Azza wa Jalla yang perlu kita kena belajar, yang perlu kita kena tahu, yang perlu kita kena sedar bahawa hujah dalam bab takdir kena jelas. Dalam perkara-perkara yang menyibak dengan maksiat, dengan dosa, tidak diizinkan kita hujah dengan takdir. Tak boleh. Tapi dalam perkara musibah, na'am. Ana banyak juga dapat aduan lah daripada sahabat-sahabat kita ni. Ada makcik-makcik kita ni, sebahagian daripadanya, ialah mereka duduk bersahabat, berkeluarga. Dia tengok makcik Timah ni, tengok anak makcik Aisyah tu cantik. Budak pun orang panggil Ju. Ada berakhlak. Dia pun tandalah kepada anak dia nama Mamat. Tanda. Mak, aku tanda dah tu anak Cik Aisyah tu, kamu. Mamat ni buat dengar tak dengar ya. Mungkin budak kampung, duk main sekali. Kata orang duk main berambak sekali. Ya, tepi padang sekali, pergi sekolah. Bila Mamat lagi ngaji jauh, mak ngaji di luar negeri, jumpa di universiti sana, gawe baru. Balik-balik cerita dengan mak dia, mak, saya dah ada makwa. Mana boleh? Aku dah siap dah anak. Mak Aisyah tu kamu, aku dah tanda daripada kecil lagi. Contohlah kita kata. Jadi pada masa tu, boleh lagi berunding. Boleh lagi. Belum ada pinangan, tak apa. Kita boleh berunding lagi. Janganlah mak. Malulah mak. Budak ni pun baik. Budak pun masuk you juga. Macam kau juga. Dia mengaji cerdik. Jadi boleh bincang.
kalau bolehlah masih lagi ada ruang untuk perbincangan dipersilakan. Tapi kalaulah katanya mamak ni tak nak dah. Kok mana-mana pun kalau tak kahwin dengan gawe dia ni dia tak akan kahwin dah. Tak nikah pun tak apa mak. Biar tua sore. Sudah. Akhir kali berkahwinlah dua orang itu. Maka makcik ni ketika itu kena muhasabah balik. Yuhasibu nafsaha, bahawa itulah takdir Allah Azza wa Jalla setelah kita berusaha. Berunding. Bincang molek-molek. Tapi tak jadi juga. Anak kita jodoh dia dengan orang lain. Sebab jodoh ni sama juga dengan umur berapa, jodoh dengan siapa dia, mati di mana, berapa umur, rezeki. Semua itu ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla awal-awal lagi. Tapi kita boleh usahakan untuk menjodohkan orang dengan orang ni. Tetapi yang jadi sungguhnya waktu dia dah kahwin itu baru jadi jodoh dia. Setelah kadang-kadang kita bila kita baca khutbah nikah, kullu syai'in bima biqada'in wa qadar. Setiap benda itu dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Yahkumu yaqdiru ma yasha wa yahkum ma yurid. Allah Taala tetapkan siapa dia akan jadi jodoh orang ni. Allah Taala tetapkan siapa dia orang jadi orang ni, pasangan orang ni, kita pun tak tahu. Ada orang bercinta daripada awal lagi. Kata orang cinta monyet ke cinta beruk tak kira. Kahwin dua tu juga rare lah. Habis kawan-kawan sekolah, kawan universiti angkut bah datang. Sebab meraihkan dua ni. Nikah tak ada 2 tahun cerai. Orang yang tak kenal mata hidung. Budak Afrika mari ngaji UAE. Dia pun ngemek Kelantan contohnya. Nikah dua tu. Jadi teh susu dua. Bahagia molek-molek. Nak kata apa? Tak boleh nak kata. Jadi nasihat kita kepada makcik-makcik yang terjebak, terperangkap dengan masalah ini supaya kembali kepada isu takdir Allah SWT. Janganlah sampai mereka, ni kalau kerana mu tak kahwin dengan budak yang aku dah ni, mu jangan sentuh mayat aku, mu jangan buat. Kenapa sampai begitu sekali? Jadi kita kena kembalilah kepada takdir Allah SWT. Kita ada usaha, tapi itulah takdir Allah Taala. Kita nak lawan takdir tak boleh. Setengah ahli motivasi kata berdamailah dengan takdir. Berdamailah dengan takdir supaya kita tenang hidup, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, panjang lagi takdir kita ni. Kita akan bincang tentang perbuatan hamba dan ketentuan Allah. Ini panjang, perlu pada perbahasan sikit. Jadi kita break setakat itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk perbincangan kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi sekarang kita wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.